Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azim al-azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina mik wa tawazuqa alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qawli akmabak. Sidang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bertabi selalu alam. Salawat dan sejahtera semoga dibahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya, serta ke atas keluarga dan segala alam. Sidang penonton rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mendengarkan kedakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dengan melakukan segala larangannya seluruhannya dan mendengarkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman serta berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya di Sarawak Merdeka 50 tahunnya, sebelum di semalam terlepaskan, kita berdakwahkan kita Majlis Islam Sarawak dia diadakan di Surau Kedah Baru. Bagi kita sama-sama lokasi adakan kita selamat maupun berjaya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama 30 minit lagi mari kita sama-sama berdakwahkan kita kepada Allah SWT, luruskan jiwa kita mampukan dalam sekali mata. Baik, silakan buka TV sama-sama, penonton tengok TV atau penonton tengok YouTube. Dalam buka TV sama-sama ibu-ibu, bapa-bapa serta adik-adik, kakak-kakak serta guru-guru dan rakan-rakan dan serta menghayati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadilah sebagai penyampai di dakwah Islam. Baik, panggil saya Ustaz Fadilah. Baik, lokasi adalah di studio di Kampung Tabarunya. Ada di studio di sini, di studio di Kampung Tabaru di Sierra Sarawak. Lokasi adalah di Surau Kedah Baru di Sierra Sarawak. Dia diadakan baik rancangan penonton program Tazkirah Kitab Muhammad Live tadi. Ia dibawakan khas untuk anda oleh Dapur Batu Mas Sarawak. Majlis Islam Sarawak, jangan lupa kewajipan dan zakat anda bayar melalui potong gaji online dalam talian kaunter Dapur Batu Mas Sarawak. Di dapur bersurau dan masjid di mana saja mereka berada. Sila telefon hubungi talian Ibu Pejabat 082 683 709. Baik, di layari www.tbs.org.my untuk merujuk di laman media sosial di Dapur Batu Mas Sarawak. Matola aplikasi terasnah di Apple Store, Google Play Store, Wafi Academy. Silakan dalam bagi-bagi QR code di sini. Hashtag Patumar, tanggungjawab kita bersama. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi bagi anda yang ingin mengajukan pandangan juga tanya untuk topik ini, alu-alukan bukan buat. Demikian jadikan saya di laman di YouTube TV Muhammad atau juga di TikTok atau di Instagram TV Muhammad.hd. Boleh ataupun talian ni pada peluang ini untuk anda bertanyakan soalan menerusi tajuk pembicaraan kita. Begini pertama kali di Sarawak, stesen TV Islam Malaysia Sarawak, ceramah agama, kuliah, dakwah untuk anda di konti di studio di Surau Kedah Baru di Sierra Sarawak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bagi kita sama-sama kita dakwakan kita bareng Allah SWT. Baik, penonton anda secara langsung kita Muhammad, anda boleh saja ke aplikasi Kaum Muhammad di Apple Store, Google Play Store, Academy. Silakan dalam bagi QR code di sini, dalam telefon pintar anda, dalam TV anda, dalam serta buat aplikasi di mana jua.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, selama 30 minit lagi pada podcast sekian, mari kita untuk belajar tersebut bertajuk pengajian keluarga Muslim dikayangan oleh Burhanuddin Abdul Jalal Misni Sabar Abdullah Adab Haji Bahari Sabikun. Baik. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita tontonan di sini kita untuk belajar tersebut untuk berceramah kuliah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bima pada malam ini sampaikan bertajuk Nusyur Derhaga. Bertajuk Nusyur Derhaga. Mari kita belajar tersebut tidak lain tidak bukan kita belajar di Cemerlang terkini. Baik. Kata-kata kebetulannya pengertian nusyur. Nusyur dari segi bahasa ialah derhaga. Menurut istilah ialah suatu tindakan kebencian yang dilakukan oleh salah seorang dari suami isteri, dan tindakan yang dilakukan itu dianggap menentang di antara suami dan isteri atau isteri dengan tidak ada alasan yang munasabah dari segi syarak. Tindakan tersebut dianggap derhaga. Isteri yang nusyuz atau derhaga ialah derhaga terhadap suaminya. Suami yang nusyuz pula ialah suami yang menzalimi atau berlaku aniaya terhadap isteri. Dengan ini, nusyuz adalah berlaku sama ada di pihak suami ataupun isteri. Tanda-tanda isteri tanda-tanda isteri nusyuz. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe, tekan butang subscribe ya. Maaf, kita penonton selama 1000 tontonan di sini. Mari kita sama-sama untuk belajar kata-kata kebetulannya. Berikut ditanyakan beberapa gambaran yang menandakan isteri itu nusyuz. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan suami, kemudian tiba-tiba isteri tidak mahu tinggal di rumah dan pergi tanpa izin suami. B. Apabila kedua suami isteri tinggal di rumah kebunyaan, isteri kemudian pada suatu masa isteri mengusir suami atau melarang suami untuk masuk ke rumah. C. Apabila isteri musafir tidak bersama suami ataupun bukan bersama mahramnya, orang yang haram kahwin dengannya, walaupun perjalanan yang wajib seperti pergi menunaikan haji tanpa izin suaminya, kerana perempuan yang musafir tanpa diringgi suami atau mahramnya sudah dianggap satu perkara yang bertentangan dari segi syarak. D. Apabila isteri pemasam muka ataupun tidak mengambil perhatian terhadap suami sedangkan suami dalam keadaan yang baik atau isteri mendengking dari melanggar kehendak suami di dalam urusan yang halal. Isteri tidak menyerahkan tubuhnya tanpa suami tanpa uzur syarak.
tuan-tuan dan sidang penonton Ramadan Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe walaupun ke masuk dalam ke YouTube atau bersiaran di sini. Adapun penonton siaran kami di TV Muhammad di saluran Astro 151 HD, 161 4K HD dan saluran Unify dan MyTV 100. Mari kita bersiaran TV Muhammad atau selama 24 jam sehari ataupun 7 hari seminggu. Baik, pakai kata-kata untuk belajarkan tajuk bincangkan perkara-perkara yang perlu dilakukan apabila isteri nusyuz. Baik. Apabila suami melihat terhadap tanda-tanda nusyuz pada isterinya, suami hendaklah mengambil tindakan berikut. A. Menasihatinya dengan cara yang baik dan menerangkan kepada isteri bahawa nusyuz itu adalah sesuatu yang bersalahan dan dikutuk oleh Allah SWT dan boleh disekat. Saraan oleh suami ini berdasarkan kepada firman Allah SWT yang bermaksud, isteri yang kamu takuti kederhakaan mereka, maka berilah nasihat kepada mereka. Surah An-Nisa ayat 34. B. Jika nasihat itu tidak memberi kesan, maka suami hendaklah meninggalkan suami dari tidur bersama. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang bermaksud, dan tinggalkan dia dari tidur bersama. Surah An-Nisa ayat 34. Dari ayat tersebut dapat difahamkan bahawa Allah SWT menyuruh para suami meninggalkan dari tidur bersama sahaja, bukan dari segi percakapannya, kerana meninggalkan percakapan lebih dari 3 hari adalah haram, bukan sahaja terhadap para isteri, bahkan orang lain juga. Ini adalah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak halal bagi seseorang Muslim tidak bercakap dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Baik. C. Jika meninggalkan tidur bersama pun tidak memberi apa-apa kesan, malah isteri tersebut terus nusyuz, maka diharuskan bagi suami untuk memukul isteri tersebut dengan syarat pukulan tidak sampai menjederahkan atau melakukan. Pukulan ini adalah bermaksud untuk memberi pengajaran, dan jika ketika tindakan tersebut masih belum memberi kesan, isteri belum insaf dan tidak mahu berbalik ke bakal jalan, dan dalam hal ini Islam masih menggalakkan suami untuk mencari jalan penyelesaian dalam ini berdasarkan baik firman Allah SWT yang bermaksud, dan jika sekiranya kamu bimbang berjahat di antara kamu berdua suami isteri, maka latihkanlah orang tengah untuk mendamaikan seorang dari keluarga lelaki dan seorang dari keluarga perempuan. Jika kedua orang tengah itu bertujuan untuk mendamaikan, nescaya Allah menjadikan suami isteri itu berbakat baik. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Surah An-Nisa ayat 35. Baik. Di sini menunjukkan bahawa melatihkan orang tengah adalah bagi membantu jalan mendamaian orang tengah
dimasukkan ialah orang yang layak dan sesuai untuk dijadikan berdamai dan mampu bagi menyelesaikan krisis tersebut. Sebaik-baiknya adalah pengawai agama pasukan ataupun keluarga yang terhambil. Cerai adalah tindakan yang terakhir walaupun ia sesuatu yang diharuskan, tetapi ia perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini maksudnya tidak sesuatu perkara halal yang paling dibenci Allah selain talak. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT. Baik, mari kita sama-sama duniakan kita kepada Allah SWT. Kita ambil iktibar dalam di saatnya. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita tonton dan platform kita untuk selama 200 tontonan di sini. Kita dalam keluarga kan di penonton video ini dalam diabaikan perkembangan terkini. Baik, insyaAllah kita untuk berbahagi dalam menghabiskan dalam kata-kata aluan. Baik, tajuk pada malam ini suami yang nusyus. Baik, pada penonton Ramadan Allah SWT, kata-kata kebetulan suami yang nusyus ialah suami yang bertindak di luar peraturan kekeluangan yang ditetapkan oleh syarak seperti bersikap diingging terhadap isteri. Menurut kebiasaan, nusyus adalah berlaku di pihak isteri dan tidak sewajarnya suami bersikap nusyus kerana suami dilatih sebagai kedua di dalam rumah tangga, wajib membawa ke arah jalan yang diredahi oleh Allah SWT, sehingganya wujud syurga dunia bagi keduanya. Baik, malamnya oleh kerana perkara ini berlaku kerana penyelewengan telah dilakukan oleh suami kerana suami kurang memahami peranan dan kedudukannya untuk bertanggungjawab, maka pihak isteri terpaksalah menerima dengan rela dan sabar di samping mencari jalan untuk memperbaikinya. Isteri hendaklah berusaha sekadar tidak mendatangkan kemudaratan untuk memujuk suaminya supaya sedar kembali dan isap kepada tanggungjawabnya di dalam melaksanakan perkorbanan ini. Pihak isteri hendaklah handai menyesuaikan diri dengan keadaan, cara dan masa supaya dapat memberi kesan adalah dikalahkan pada isteri melaksanakan perkorbanan ini. Pihak isteri hendaklah pandai menggunakan segala senjata pengwanitaan dan mengembalikan suami kepada keadaan semula jadi. Isteri hendaklah cuba mengelakkan sesuatu tindakan yang boleh menampakkan lagi kemarahan suami. Baik, jangan sekali-kali bertindak mengikut perasaan. Jangan minta diceraikan, dan yang paling membahayakan ialah bertindak melarikan diri dari rumah suami dan pergi menemui keluarga. Seorang isteri yang bertindak demikian rupa terhadap suami yang berlaku nusyus hendaklah pada suami segera isap dan menyanjung tinggi
berkorban dan isteri akibat dari tidak tanduk suami yang telah melakukan tindakan di luar garisan syarak. Baik, tuan-tuan dan sedang penonton rahmati Allah SWT, mari kita dalam pengajarannya. Baik, garisan syarak di luar sana, tindakan melakukan telah yang suami tanduk, tindak dari akibat isteri berkorban tinggi menyunjung dan isap segala suami pada hendaklah nusyus berlaku yang suami terhadap rupa demikian bertindak yang isteri seorang keluarga menemui pergi dan suami daripada rumah diri melarikan bertindak ialah membahayakan palik yang dan diceraikan meminta. Jangan sekali-kali berasaan pengikut bertindak sekarang. Baik, Ustaz penonton rahmati Allah SWT, mudah-mudahan apa yang kita baca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan, akan telah disampaikan insya-Allah. Pada penonton sekian, mari kita sama-sama untuk menghayati kita kepada Allah SWT, untuk melaksanakan kita bertindak seluruh atau keluarga kefahaman kita kepada Allah SWT yang lain tidak bukan kita tidak akan amalkan yang boleh menambahkan kemarahan suami. Ada sahabatnya di soalannya dan di badannya soalan yang berikutnya. Baik, di manakah ia disebabkan ia berpuatan tetapi dia harus yang sesuatu? Adakah walaupun yang terakhir yang tidakkan adalah cerai? Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud tiada sesuatu perkara halal yang paling dibenci Allah lain Ta'ala. Baik, jawapannya yang kurang tepat sekali lagi yang di soalan yang berikutnya. Baik, di manakah isteri terhadap ingin bersikap seperti syarat oleh terhadap yang kekurangan? Baik, di manakah kekeluargaan beraturan di luar sana bertindak yang di suami ialah nusus di seorang suami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jawab. Menurut kebiasaan, nusus adalah berlaku di tidak isteri dan tidak sewajarnya suami bersikap nusus kerana suami dilatih sebagai kedua di dalam rumah tangga wajib membawa ke arah jalan yang diredai oleh Allah SWT sehingga wujud syurga dunia bagi keduanya. InsyaAllah pada penonton sekalian, apa yang kita baca soalan kita untuk berceramah kuliah ilmu kita dalam menghayati pada malam ini. Baik, insyaAllah sekian sebentar lagi untuk kemandakan waktu solat fardu isyak daripada 1 juz Sabarahan Sibujan Seria 96. Waktu solat fardu isyak jam pukul 8 malam lagi. Baik, insyaAllah pada penonton sekian yang buku bertajuk yang difahamkan pelajar bercermat. Baik, buku bertajuk Keluarga Muslim dikayangan oleh Burhanuddin Abdul Jalal Misni Sabal Abdullah Hadab Haji Bahari Sabikun, diterbitkan oleh Kor Akama Atatara. Mari kita sama-sama untuk berceramah yang akan dikata-kata kebetulan. Buku Keluarga Muslim menjelaskan aspek-aspek keluarga terpenting bagi meminta rumah tangga yang bahagia diredahi oleh Allah SWT. Buku ini menerangkan sejarah terperinci tahap-tahap awal dan asas dalam pembinaan dan membentukkan keluarga Muslim bagi setiap individu yang ingin mendirikan rumah tangga. Semestinya mampu menguasai serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan ilmu perkahwinan dan kekeluargaan
Buku ini juga menjelaskan aspek-aspek penting kepada pakar-pakar ibu dan bapa untuk mendidik anak-anak serta dapat melahirkan anak yang soleh. Baik, insyaAllah para penonton sekalian, mari kita sama-sama untuk berceramah tazkirah kitab Muhammad Life tadi seperti biasa pada setiap Isnin hingga Rabu jam 7.20 malam lagi. Adapun di penonton di siada ulangan rancangan di tontonan semula beri saja tontonan tazkirah kitab Muhammad Life tadi. Kalau tak boleh tengok, silakan ke YouTube TV Muhammad atau juga di Instagram, TikTok @tvmuhammad.hd serta perkembangan yang tinggi atau ke video-video gambaran di sini. Baik, mari kita sama-sama matura aplikasi Ko Muhammad di Apple App Store, Google Play Store, WA. Silakan ke dalam mugi pasku akun di sini. Baik, mari kita jika bulu dalaman aplikasi di Ko Muhammad dalam TV, kita sediakan paparan skrin anda di situ. Baik, mari kita TV Muhammad di atas talian di di tvmuhammad.com untuk melaju, untuk bertanyakan lanjut. InsyaAllah para penonton sekalian, baik, mudah-mudahan kita mencari Islam yang beriman serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti, insyaAllah. Sekian pertama kali di Sarawak, stesen TV Malaysia Sarawak, ceramah agama kuliah untuk berada di konti seluruh di negeri Sarawak. Baik, insyaAllah bersama dakwah kita juga video ini terbaik ini terkenal dalam rancangan VOD tersebut untuk berceramah tazkirah kitab Muhammad Live tadi. InsyaAllah sekian. Hashtag tazkirah kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Filillah, hashtag TV Muhammad dan hashtag TV Muhammad 100. InsyaAllah mari kita bermula esok untuk minggu dan hadapan. Baik, insyaAllah sekian. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.